Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1355. Antara paparan utama. Kepada Sanusi, tolong berhenti berlakon. DAP mahu UMNO kuat. Tutup sahaja agensi media kerajaan jika gagal menghantar mesej madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada guruh bagi si pekak, tiada kilat bagi si buta. Itu adalah peribahasa paling tepat untuk diberikan Pesuruhjaya PAS Kedah Datuk Ahmad Yahya yang berkata, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor akan kekal menerajui pentadbiran negeri tersebut jika Perikatan Nasional menang pada pilihan raya negeri kelak. Malah menurut beliau, pemimpin itu juga kekal menjadi poster boy pada PRN dan sokongan berterusan daripada rakyat Kedah akan menjadi pemangkin kepada kejayaan PN di negeri jelapang padi itu. Menurutnya, PAS Kedah akan terus mempertahankan kepimpinan Muhammad Sanusi dalam menerajui pentadbiran negeri Kedah dan ketegasannya menegakkan kebenaran menjadi asbab tekanan politik yang berterusan diarahkan kepada beliau ketika ini. PAS Kedah ingin menegaskan bahawa Yang Amat Berhormat Sanusi kekal menjadi poster boy dalam pilihan raya negeri kelak dan beliau akan kekal menerajui pentadbiran negeri Kedah jika terus diangkat dalam pilihan raya. InsyaAllah sokongan berterusan daripada rakyat Kedah akan menjadi pemangkin kepada kejayaan PN di Kedah khususnya dan tidak mustahil misi ini akan turut memberikan impak langsung kepada negeri lain yang ditadbir oleh Pakatan Harapan PH seperti Pulau Pinang, katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik Sinar Harian semalam. Paling kelakar adalah kenyataan beliau yang kononnya langkah pembunuhan karakter Muhammad Sanusi dilaksanakan kerana beliau juga menjadi faktor penting kemenangan PN khususnya di Kedah. Walaupun terpalit dengan pelbagai kontroversi murahan dan banyak sungguh kenyataan Sanusi yang dilihat tidak masuk akal, malah berbunyi nyaring bagai ting kosong. Namun PAS Kedah tetap yakin segala perjalanan pentadbiran dan pelaksanaan dasar negeri Kedah berada dalam landasan terbaik. Kelakar dipanggil MB Gila Kuasa, MB Badut, MB Kaki Gaduh, MB Berperangai Budak-Budak dan pelbagai gelaran diberikan. Sanusi tetap menjadi pilihan untuk mentadbir negeri kedua termiskin di Malaysia. Terkini, Kerajaan Negeri Kedah diminta telus dan berterus terang mengenai status pembangunan loji rawatan air LRA yang menyebabkan masalah air bersih gagal diselesaikan sehingga kini di Kedah. Ketua Penerangan UMNO Kedah Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin berkata, dakwaan gangguan bekalan air yang dikaitkan dengan faktor cuaca kemarau tidak boleh dianggap sebagai punca utama berlakunya masalah itu. Katanya Sanusi sepatutnya menjelaskan mengapa kerja pembinaan LRA terutama di Bukit Selambau dan Sungai Limau berjalan terlalu perlahan berikutan ia memberi kesan secara langsung ke atas penduduk. Masalah gangguan bekalan air bukan disebabkan perubahan cuaca yang mengakibatkan penurunan kuantiti sumber air, tetapi ia lebih disebabkan Menteri Besar yang terpesong fokus dan tumpuan daripada masalah rakyat kepada agenda populariti diri, sentimen mahu jadi hero dan juga strategi meraih simpati. Menteri Besar perlu telus dan berterus terang dengan memberi gambaran tepat tentang apa yang berlaku di tapak LRA Bukit Selambau dan LRA Sungai Limau. Kenapa pembinaan atau tahap kerja bagi kedua-dua loji ini masih rendah dan perlahan? Kedua-dua loji ini amat penting dan memberi kesan langsung kepada pengguna air di daerah Kuala Muda, katanya dalam kenyataan seperti dipetik Berita Harian. Bayangkan hampir 1 juta daripada kira-kira 2.2 juta penduduk Kedah dijangka mengalami krisis bekalan air yang disalurkan syarikat Air Darul Aman SADA menjelang sambutan Aidilfitri hujung minggu ini. Paling teruk terjejas adalah daerah Kuala Muda terutama di Merbuk, Tanjung Dawai, Bedong dan Sungai Petani. Selain kawasan sekitar Kuala Kedah di daerah Kota Star akibat kepulangan beramai-ramai perantau ke kampung halaman. Selain itu, gangguan bekalan air turut dijangka berlaku di beberapa daerah lain seperti Pendang, Kulim, Yan, Baling dan Sik, menyebabkan penduduk terpaksa mula mengumpul simpanan air mulai minggu ini. Benar dan tepat, SADA ternyata sangat gagal menyelesaikan permasalahan aduan dan melakukan tindakan pantas. Pembekuan cuti kaki tangan SADA sahaja tidak cukup sekiranya pemetaan sistem bekalan dan tindakan masih lagi bersifat 20 tahun ke belakang.
Keresahan rakyat terlihat apabila proses penghantaran air ketika musim perayaan, lori yang ditugaskan oleh SADA didapati punya banyak kelemahan dan meresahkan pengguna. Kebanyakan lori gagal menepati jadual ataupun terlewat daripada garis panduan yang ditetapkan. Kepada rakyat Kedah, bertabahlah. Kita berdoa agar dibukakan hati Menteri Besar supaya berhenti bermain politik dengan lakonan meraih simpati. Jangan ego dan sentiasa beradab. Sesungguhnya tindak tanduk beliau sebelum ini sama sekali tidak membawa sebarang keuntungan dan faedah kepada anda semua sebagai rakyat Kedah. Berhentilah menyokong ahli politik sebegini, ia sangat merugikan. Siapa sangka setelah berpuluh tahun dijadikan hantu dan dimaki hamun sebagai komunis, anti-Islam dan sebagainya oleh UMNO, hari ini ahli politik veteran DAP Lim Kiat Siang mahu parti itu kuat. Adakah pemimpin DAP itu sudah jadi lemah, menjilat ludah sendiri atau nyanyuk kerana tua? Bukan. Matlamat Kit Siang ialah untuk menjayakan kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya. Saya mahu kerajaan perpaduan Anwar untuk berjaya dan perkara ini bermakna saya mahu UMNO untuk menjadi lebih kuat dari kedua-dua PAS dan bersatu. Dan saya percaya satu-satunya cara untuk mengembalikan UMNO kepada kegemilangannya seperti dahulu adalah dengan parti tersebut kembali berpegang kepada dasar dan prinsip-prinsip asas pembinaan negara seperti yang termaktub dalam perlembagaan dan rukun negara, prinsip dan dasar yang disokong oleh 3 Perdana Menteri terawal negara, katanya dalam satu kenyataan. Dia menghargai pemimpin UMNO terdahulu almarhum Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak Husin dan Tun Husin On yang dilihatnya menyokong kebebasan badan kehakiman dan memberikan keutamaan kepada usaha memerangi rasuah. Beliau turut memetik kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menyalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai punca kebencian sesetengah ahli UMNO dengan memberi gambaran yang salah mengenai DAP. Ahmad Zahid berkata tetapi akhirnya dia juga yang menerima mereka dan melibatkan mereka dalam kerajaan. Malah PAS dan Bersatu juga menerima mereka sebelum ini, ujar Kit Siang. Nampaknya beliau bersetuju dengan kenyataan Ahmad Zahid. Pada tahun 2013, Mahathir mahukan saya mati, tetapi saya mendoakan supaya Mahathir hidup sehingga 100 tahun untuk melihat sendiri kemerosotan dan penamat Mahathirisme. Mahathir memulakan misinya dalam pilihan raya umum ke-13 untuk berkempen di kursi Parlimen Gelam Patah untuk menjadi tempat ini kubur politik saya, kata Kit Siang. Beliau mengimbas kembali semasa kempen pilihan raya umum ke-13, Tun Dr. Mahathir telah menyeru rakyat Johor mengumpulkan tenaga mereka untuk memastikan negeri Johor menjadi kubur beliau. Menurut beliau, seruan tersebut mendapat respon gemuruh daripada timbalan Perdana Menteri ketika itu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, yang mengisytiharkan bahawa beliau terperangkap di Gelang Patah dan sudah tamat dalam politik. Gelang Patah semasa PRU13 merupakan saat hidup mati politik saya, tetapi demi cinta saya terhadap Malaysia, saya bersedia untuk dikorbankan dengan meninggalkan kursi selamat di Ipoh Timur yang saya menangi pada tahun 2008 dengan majoriti lebih dari 21,000 undi, tegas beliau. Gelang Patah ialah kubu kuat MCA yang menang dengan majoriti 8,851 undi pada tahun 2008 dan majoriti Mega sebanyak 31,666 undi pada tahun 2004. Kit Siang berkata beliau menang di Gelang Patah dengan majoriti 14,762 undi. Beliau terus mengukuhkan kemenangannya selepas kawasan tersebut ditukar namanya kepada Iskandar Puteri dalam pilihan raya umum ke-14 dengan majoriti 44,864 undi. Pada pilihan raya umum ke-15, pengerusi DAP Johor, Liu Chintang, memenangi kursi Iskandar Puteri dengan majoriti jauh lebih besar iaitu 60,036 undi. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan perasaan seumur hidup terhadap mana-mana orang. Saya masih terkejut melihat perubahan Mahathir baru-baru ini apabila dia kembali ke arah Mahathirisme dan masih berharap yang dia dapat kembali mendakap idea wawasan 2020 dan bangsa Malaysia. Kita tidak boleh memimpin rakyat Malaysia yang dibentuk daripada pelbagai kumpulan etnik, agama dan budaya ke jalan mati. Mengapakah Malaysia tidak boleh menjadi negara contoh persefahaman, toleransi dan keharmonian antara etnik, agama, budaya dan tamadun kepada dunia atau sinar cahaya dalam dunia yang sukar dan terganggu seperti dikatakan oleh bapa Malaysia Tunku Abdul Rahman, bidasnya. Kenyataan Kit Siang itu jelas menunjukkan beliau menyedari kemenangan besar DAP di Iskandar Puteri dan di tempat-tempat lain adalah dengan kerjasama parti gabungan dalam Pakatan Harapan iaitu Keadilan dan Amanah yang sama-sama berjuang menegakkan kerajaan perpaduan yang kini dileverage atau diangkat darjatnya sebagai Kerajaan Malaysia Madani. Sungguh berbeza kenyataan pemimpin yang melihat ke hadapan walaupun usianya sudah senja berbanding dengan retorik penyatuan Melayu yang dimainkan oleh PAS.
Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam tulisannya bertajuk Islam Boleh Menyatukan Melayu pada 14 April lalu secara tersirat jelas menyindir program Payung Rahmah yang diusahakan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Boleh difahami betapa Islam itu menjadi keperluan utama dengan betul apabila seseorang itu berakal sihat, bukannya bermula dengan rahmat harga barangan isi perut dan keperluan jasad dengan kemudahan yang murah dibeli di kedai dan pasar. Sebaliknya bermula dengan membina jati diri manusia bersama Islam yang berakidah, berilmu, berakhlak atau beriman, Islam dan ihsan yang memenuhi ciri-ciri fitrah manusia. Lantas membawa berkat kepada rezeki yang datang melimpah ruah bukan untuk jasad sahaja yang menjadi kiblat semua ideologi ciptaan manusia yang berprinsipkan materialisme, kata Abdul Hadi. Adakah masyarakat Islam di negara yang kini dilanda kelaparan sedang maju di hadapan berbanding dengan rakyat Malaysia pada hari ini? Adakah Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga timbalan Presiden Parti Berteraskan Islam Amanah dan mereka yang menikmati faedah program kerajaan yang bermula dengan mengisi perut itu akal mereka tidak sihat? Tidak pernah kedengaran mana-mana pemimpin Melayu, baik dalam DAP, keadilan maupun amanah yang menafikan bahawa Islam boleh menyatukan Melayu. Malah Islam boleh menyatukan seluruh masyarakat berbilang kaum dan agama di bumi ini. Itulah yang diaspirasi dalam pendekatan Malaysia Madani yang turut dipegang oleh DAP selain parti-parti yang bekerjasama dalam kerajaan perpaduan ini. Malangnya, Abdul Hadi hanya memalu gendang kosong. Semasa berceramah di Kampung Banggol Peradong, Kuala Terengganu pada 7 April 1981, Abdul Hadi mengeluarkan kenyataan yang kini dikenali sebagai amanat Hadi yang berbunyi begini: perjuangan kita adalah jihad, ucapan kita adalah jihad, derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah dengan menghadapi puak-puak ini kerana kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syahid, mati kita adalah Islam. Ucapan beliau memecahkan umat Melayu bukan menyatukan mereka kerana wujud selepas itu perbuatan kafir mengkafir, solat dua imam, sembelihan UMNO tidak halal, nikah UMNO tidak sah dan sebagainya. Apapun konsep penyatuan ummah yang Abdul Hadi bawa pada hari ini adalah bertitik tolak daripada amanatnya di Banggol Peradong pada tahun 1981 kerana beliau tidak pernah menarik balik kenyataan tersebut. Justru antara seruan Kit Siang agar kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim berjaya bersama UMNO yang kuat dengan Abdul Hadi yang menunggah agama, pemimpin UMNO perlu memilih. Sama ada parti itu mahu terus-menerus membenci DAP sambil bermimpi di siang hari bersama PAS yang bersekutu dengan Bersatu atau bersama Pakatan Harapan dan menjadi lebih kuat daripada kedua-dua parti pembangkang tersebut. Pakatan Harapan datang membawa jarum untuk menjahit luka kebencian lampau, jangan pula disambut dengan gunting. Sudah tidak ada individu yang berkaliber agaknya dalam kalangan rakyat yang cintakan negara dan menyokong kerajaan Malaysia Madani sehingga TV Hijrah terpaksa menampilkan puak yang selama ini terbabit secara langsung atau tidak langsung menyerang kerajaan perpaduan. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat menegaskan kerajaan melalui Jabatan Hal Ehwal Islam perlu lebih berperanan dan sensitif dalam mengendalikan isu-isu terkini terutamanya dalam isu membabitkan jemputan aktivis dan tokoh blok pembangkang di TV Al-Hijrah. Menteri Agama melalui pegawai-pegawai berkenaan perlu lebih sensitif dengan isu politik kerana ia sebahagian daripada menghormati kerajaan perpaduan. Mana mungkin individu yang jelas menyerang kerajaan Madani dengan pelbagai tuduhan dan fitnah dibiarkan berada di platform kerajaan, katanya seperti dipetik Harapan Daily baru-baru ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai pembabitan pempengaruh Perikatan Nasional dalam salah satu agensi penyiaran milik jabatan tersebut. Naib Presiden Amanah itu turut menggesa agar Kementerian Komunikasi dan Digital lebih tegas dalam menangani isu fitnah yang sering dimomokkan oleh gabungan PAS dan Bersatu terutama membabitkan isu agama dan kaum. Kementerian Komunikasi wajar mengambil tindakan tegas terhadap isu-isu fitnah terutamanya soal kedudukan Islam yang sering dimainkan oleh pembangkang, kononnya agama rasmi negara ini bakal terancam di bawah pentadbiran kerajaan Madani, tegas Mujahid seperti dipetik. Beliau juga menegur kementerian terbabit kerana lembab dalam melaksanakan agenda Madani. Melalui JKOM, Jabatan Komunikasi Komuniti sepatutnya menjadi teras iaitu menjalankan tugas penerangan setiap kementerian. Ia bagi memastikan idea Madani itu dapat diterjemahkan ke pentadbiran masing-masing, jelasnya. Konsep Malaysia Madani yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ikhtiar kerajaan menyelesaikan masalah rakyat sudah cukup padu daripada sudut pendekatannya. Malaysia Madani itu diacu berteraskan 6 rukun iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Pandangan Mujahid sebenarnya tidak lari daripada pemerhatian rakyat yang menjadi responden dalam tinjauan awam oleh pengarah eksekutif Ilham Center, Hissamuddin Bakar.
Bilangan responden yang yakin bahawa kerajaan Madani mampu membela agenda Melayu dan Islam dalam polisi negara lebih ramai berbanding sebaliknya. Sebanyak 77% responden berpendapat sedemikian dalam hasil tinjauan tersebut. Bagaimanapun, 59% responden berpendapat hebahan dasar kerajaan perpaduan pada masa ini tidak berlaku secara berkesan. Menerusi siaran story Facebook Hisamuddin juga didapati 79% undian bersetuju bahawa kerajaan perpaduan mampu bertahan sehingga tamat penggal. Sementara itu, 71% undian memahami agenda Malaysia Madani kerajaan pada masa ini. Di samping itu, tinjauan menerusi media sosial itu juga mendapati 62% responden bersetuju bahawa kerajaan Madani memenuhi jangkaan dan harapan mereka setakat ini. Soal selidik itu berlangsung pada minggu terakhir Ramadan, Lapoh Harapan Daily. Mac lalu, Urustia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MBKM Muhammad Khair Ngadirun dilantik sebagai pengurusi TV Al-Hijrah yang baharu. Mengulas mengenai pelantikannya, beliau menegaskan akan memastikan bahawa misi kerajaan perpaduan melalui masyarakat Madani dapat dilaksanakan. Antara perkara yang kami utamakan adalah pertama untuk memastikan bahawa program kerajaan masyarakat Madani akan terus diperkembangkan. Katanya, difahamkan akan ada diskusi dan juga perbincangan yang luas mengenai perkara tersebut di TV Al-Hijrah. Beliau berharap konsep Madani dapat difahami dengan membawa Islam yang sederhana di negara ini. Kita sama-sama membangunkan konsep tersebut untuk memahamkan masyarakat bahawa kita mungkin boleh berbeza pandang, tetapi adab dalam berbeza pandang itu patut kita hargai. Kita akan memastikan Islam yang sederhana itu akan dapat diterima oleh keseluruhan dan menjadi rahmat kepada seluruh rakyat Malaysia dan dunia, ujarnya di petik media. Kejap, adakah adab dalam berbeza pandang itu bermaksud boleh jemput puak yang sehingga hari ini bercakap mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah? Sedangkan kita tahu mereka bukan penyokong Islam yang sederhana mahupun Malaysia Madani. Malah, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh kerajaan adalah percubaan menipu rakyat dan seluruh dunia kerana ia terlalu jauh daripada makna sebenar yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata demikian dalam satu catatan di Facebook dan diterbitkan di Harakah Daily pada 13 Februari bertajuk Kerajaan Campuran Pakatan Harapan yang Tidak Madani. Kerajaan campuran ini bercampur aduk pula dengan pelbagai ideologi seperti kalangan liberal, puak ekstrim berhaluan kiri mahupun kanan serta kalangan oportunis. Abdul Hadi juga menghina konsep Madani kerajaan perpaduan ini yang disertai kononnya oleh kalangan yang dipertikai integritinya seperti bekas banduan iaitu Anwar Ibrahim sendiri, kluster mahkamah komunisme dan nepotisme. Paradoksnya, hari ini rakyat pun nampak pemimpin Perikatan Nasional sudah menjadi kluster mahkamah setelah dituduh terbabit dalam kes berhubung projek Jana Wibawa dan dakwaan rasuah lain yang bernilai ratusan juta ringgit. Adakah pendukung parti ini layak bercakap tentang konsep Madani di media milik kerajaan? Kepada mereka yang sedang berkuasa di atas pesada Putrajaya, tempoh masa berbulan madu sudah tamat sekian lama. Jawab dengan jujur teguran Mujahid dan kebimbangan kami. Ingat, rakyat mendengar dan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.